Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-315 bersama dengan saya Umar Aziz pada pagi Selasa ini. Moga-moga pertemuan kita adalah pertemuan yang kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Ahlan-ahlan kepada yang berada di ruang komen. Saya nampak ramai yang bersama. Kak Nur Hayati Yahya, Kak Nur Zimah, Zimadun, Karimah, Izzi Aish, Hafizah, Kak Kati Khairuddin, Siti Sahara, Laila Umar, Saadiyah, Kamizah, Jamaliyah Manab, Rusna Syarif, Hamimah Musan, Ain Hamid, Zahara Alias, kemudian PZA Abdul, Zainab Mahmud, Rozana Aziz, Zabaria Muhammad Yusuf, Rani Idris, Bunga Lawang, Nur Aini, Zakia Muhammad Nin, Kamiza, Kak Salina, Salabiyah Saad, Hamidah Hussein dan juga Nik Roslina Karim, Ummi Naimah, Suraya, Rosni Alias, Norahim Syarif serta Aminah Ami. Ahlan-ahlan kepada semua. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mengucapkan salam. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ramai yang kata jelas. Terima kasih Norahim Syarif, kemudian Suraya Afandi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita berada pada muka surat yang baru, muka surat 135. Kita berada pada muka surat yang baru, muka surat 135, dan kita berada pada ayat yang ke-60, masih lagi pada surah yang ke-6, pada surah Al-An'am. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk bantu catat di ruang komen surah yang ke-6, surah Al-An'am, pada muka surat 135 ayat yang ke-60. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Ahlan-ahlan Kak Aminah Hitam, Kak Sariyah dan juga Ummi Naimah serta sahabat-sahabat yang lain. Lalu jom kita perhatikan ayat yang ke-60 surah yang ke-6 Al-An'am, muka surat 135. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-60, kata para ulama tafsir, seperti dalam tafsir Al-Wasit, kata para ulama tafsir, bila kita perhatikan ayat yang ke-60 selepas daripada kita membaca ayat yang ke-59, maka pada ayat yang ke-60 sebenarnya Allah Subhanahu wa taala thumma bayyan,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat yang ke-60 selepas daripada Allah menerangkan pada ayat yang ke-59. Apakah yang ada pada ayat yang ke-59? Pada ayat yang sebelum ini, pada ayat yang ke-59, Allah menerangkan syumula ilmi, betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai', pada setiap perkara. Bila Allah dah terangkan pada ayat yang ke-59 betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah datangkan penerangan tentang sempurnanya kudrah Allah, kekuasaan Allah, dan bagaimana Allah menjalankan perintahnya pada setiap sesuatu perkara. Maka ayat yang ke-59 menceritakan tentang sempurnanya ilmu Allah. Lalu pada ayat yang ke-60 hingga ke-64 menceritakan tentang sempurnanya kudrah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, lalu kita akan membicarakan 5 ayat ini. Ayat yang ke-60, 61, 62, 63 dan juga ayat yang ke-64. Maka pada kelima-lima ayat ini Allah menerangkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, dan dialah, iaitu Allah, dan Allah lah. Apakah yang Allah Subhanahu wa taala nak terangkan? Allazi, zat yang yatawaffakum. Yatawaffakum, apakah terjemahan dia? Yang melepaskan roh kamu. Yang melepaskan roh kamu. Allah lah Subhanahu wa taala yang mengambil roh kamu, melepaskan roh kamu. Lalu kata para ulama tafsir, apakah maksud tawaffa? Maksud tawaffa adalah akhdhu syai'i wafiyan, mengambil sesuatu dengan sempurna. Itu maksud asal akan tawaffa. Apakah maksud tawaffa? Mengambil sesuatu dengan sempurna. Maka di sini apa yang Allah ambil? Ya tawaffa, Allah mengambil roh. Wa huwa alladhi yatawaffakum, dan Allah lah zat yang mengambil roh kamu, mengambil nyawa kamu, mengambil roh kamu. Lalu kata para ulama tafsir, selalunya maksud tawaffa adalah memberi makna kematian. Maksud Allah mengambil roh waktu bila? Bila manusia itu mati, bila manusia itu meninggal dunia. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut wat-tawaffa yutlaqu haqiqatan 'alal imatah. Selalunya penggunaan perkataan bahasa Arab tawaffa, iaitu mengambil nyawa dengan sempurna, adalah digunakan untuk mati. Bila seseorang itu mati, kita panggil dia wafah. Dalam bahasa Arab disebut tuwfiya, telah meninggal dunia, telah wafat fulan bin fulan. Itu penggunaan asal dia, adalah ketika mana seseorang itu meninggal dunia. Namun pada ayat ini yang maksudnya bukan mati. Sebab itu pada sebahagian Quran terjemah kita nampak, dan Allah lah zat yang menidurkan kamu. Lalu di sini digunakan tawaffa, wa itlaquhu huna 'ala naum. Allah menggunakan maksud tawaffa di sini bukan untuk mati, tetapi untuk tidur, menunjukkan adanya persamaan di antara tidur dengan mati. Lisyibhi naumi bil maut dalam tafsir Al-Wasit, kerana adanya persamaan. Lalu kenapa Allah gunakan untuk tidur perkataan yang tawaffa, yang selalunya digunakan untuk mati? Sebenarnya Allah nak menunjukkan adanya persamaan di antara tidur dan mati. Lalu itu pengajaran pertama. Apakah pengajaran pertama? Firman Allah, wa huwa, dan dia, iaitu Allah, allazi, zat yang yatawaffakum, mengambil roh kamu ketika mana kamu tidur, ataupun terjemahannya adalah menidurkan kamu. Lalu kenapa Allah sebut tidur dengan perkataan tawaffa? Selalunya tawaffa digunakan untuk mati. Kata para ulama tafsir, kerana Allah nak menunjukkan adanya persamaan di antara tidur dan juga mati. Sebab itu ketika mana kita bangun tidur, apa doa yang kita baca?
Siapa yang mana ingat doa bangun tidur? Lalu apakah doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi SAW ajar untuk kita baca ketika mana bangkit daripada tidur, Alhamdulillah, kita puji Allah, kerana yang menidurkan kita adalah Allah, yang membangkitkan kita pun adalah Allah. Maka kita nampak ketika mana Nabi ajar kita doa bangun tidur, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang ahyana, telah menghidupkan kami. Selepas apa? Adakah kita kata ba'da naumina, selepas kita tidur? Tidak. Doa kita mengajar ba'dama amatana, Allah lah Zat yang telah menghidupkan kami, ba'da, selepas daripada Allah mematikan kami. Maka itu pengajaran dia, sebenarnya tidur itu adalah kematian yang kecil. Tidur itu adalah umpama kematian. Seperti mana ketika mana kita mati, apakah persamaan dia? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, apakah dia punya persamaan antara tidur dengan mati? Fin qita'il idrak. Kerana bila kita tidur, sama ketika mana kita mati, kita hilang deria. Kita hilang deria. Ketika mana kita tidur, kita hilang perbuatan. Kita tak tahu apa yang kita buat. Tangan kita bergerak ke mana? Masuk ke dalam seluar, masuk ke dalam baju. Tangan kita dekat mana? Kaki kita dekat mana? Kita hilang kawalan. Begitu juga ihsas, kita hilang pada waktu itu rasa. Maka dan juga banyak lagi persamaan. Maka ketika mana manusia tidur, itu adalah umpama kematian yang kecil baginya. Maka Allah nak fahamkan manusia bahawa sebenarnya Allah menggunakan perkataan yatawaffakun, mengambil nyawa kamu. Itu terjemahan asal dia. Padahal sebenarnya Allah nak gambarkan tidur, nak menunjukkan bahawa kematian itu adalah tidur itu adalah kematian yang kecil. Lalu sebenarnya setiap hari kita mati. Setiap hari kita merasai mati. Setiap hari. Ada orang yang dia mati sehari sekali, hanya pada waktu malam. Ada orang yang mana setiap 3-4 jam dia mati. Dia tidur. Setiap 3-4 jam dia tidur. Lalu ada orang yang mana sepanjang siang dia tidur. Ada orang yang tidur pada waktu siang. Lalu manusia sebenarnya kena faham bahawa sebenarnya tidur itu adalah kematian yang kecil. Maka kenapa Allah nak terangkan yang tidur itu adalah kematian yang kecil? Kita kena faham bahawa surah Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala turunkan pada permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terbuka. Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak memberi pemahaman kepada orang-orang musyrik Mekah yang pada waktu itu mereka menolak kebangkitan. Mereka kata tak ada kebangkitan selepas mati. Maka Allah Subhanahu wa taala nak menerangkan, kalaulah Allah Zat yang mampu membangunkan, membangkitkan manusia itu daripada tidur, yang merupakan kematian yang kecil, maka Allah juga adalah Zat yang sama yang pada waktu itu mampu untuk membangkitkan manusia daripada kematian yang besar. Kerana adanya persamaan antara tidur dan juga kematian. Itu tujuan dia. Sebab itu, daripada sini kita nampak apakah tujuan Allah sebutkan di sini yang Allah berkuasa ketika mana menguruskan tidur manusia, nak menunjukkan Allah juga berkuasa seperti mana menghidupkan manusia daripada tidur, membangkitkan manusia daripada tidur. Allah juga mampu untuk membangkitkan manusia daripada mati, kerana orang musyrik Mekah dan orang kufar Mekah, mereka pada waktu itu menolak kebangkitan selepas mati. Maka itu tujuan dia. Lalu sebab itu Allah tegaskan, dan Allah lah Zat yang, dan dialah Zat yang yatawaffakum, mengambil roh kamu ketika mana kamu tidur. Yatawaffakum ayyunimukum, yang menidurkan kamu. Selalunya bilakah manusia itu tidur? Bilail, pada waktu malam. Lalu bukanlah sekadar Allah hanya ambil nyawa tidur pada waktu malam, tidak. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit diterangkan, wa takhsisul laili bin naum alal mu'tad, jarian alal mu'tad. Allah menyebutkan pada waktu malam. Kenapa pada waktu malam?
Sebab kebiasaannya manusia itu tidur pada waktu malam. Firman Allah dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala sebut pada surah An-Naba juz yang ke-30, firman Allah, wa ja'alnal laila libasa, dan Allah menjadikan malam itu sebagai libas, perumpamaannya sebagai pakaian. Firman Allah pada surah An-Naba, pada muka surat 582, muka surat 582 pada surah An-Naba, surah yang ke-78, surah yang ke-78 pada ayat yang ke-10, firman Allah, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan, pada ayat yang ke-10 itu firman Allah, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Sebagai pakaian yang seperti mana pakaian menutupi badan manusia, sebenarnya malam itu adalah umpama pakaian yang menutupi manusia supaya manusia itu rehat. Maka ini surah An-Naba ayat yang ke-10, muka surat 582, surah yang ke-78. Maka kebiasaan dia manusia tidur waktu malam. Walaupun pada PKP ni manusia tidur siang dan malam, PKP dia tak buat apa, maka pada waktu itu bukanlah bererti waktu siang dia berbeza, nyawanya tak diambil. Tidak. Sebenarnya manusia itu kebiasaannya tidur waktu malam. Lalu siang bagaimana? Siang dia akan bekerja. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan Allah lah, berkuasanya Allah. Allah lah zat yang mengambil nyawa kamu, mengambil roh kamu bil-lail, pada waktu malam, dalam keadaan tidur. Lalu siang adakah tak ambil? Siang ambil juga kalau dia tidur. Akan tetapi disebutkan malam kerana manusia pada waktu malam manusia tidur. Tapi zaman kita dah terbalik. Manusia malam dia tak tidur, dia buat urusan dia, siang pula yang dia tidur. Padahal apakah tujuan siang? Firman Allah, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui, wa dan ya'lam, Allah mengetahui, ma, apa-apa yang jarahtum, kamu lakukan, bin nahar, pada siang hari. Maka manusia itu pada siang hari apa yang dia buat? Jarahtum, dia akan berusaha, dia akan bekerja. Itulah manusia pada siang hari. Malam dia tidur, kemudian siang hari dia berusaha dan bekerja. Seperti mana yang kita nampak pada ayat yang ke-11 daripada surah An-Naba tadi. Ayat yang ke-10 menceritakan tentang malam, dan ayat yang ke-11 yang mana kita nampak firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11, wa ja'alna an-nahara ma'asha, Allah menjadikan siang itu untuk manusia mencari rezeki. Allah menjadikan siang itu untuk manusia mencari rezeki. Lalu kadangkala inilah sistem manusia, inilah sistem aturan Allah. Malam untuk berehat, wa ja'alna al-laila libasa, siang untuk bekerja, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Seperti mana kita nampak pada ayat yang ke-60 ini juga, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, malam Allah menjadikan manusia itu tidur dan diambil nyawanya. Siang buat apa? Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan siang pada waktu itu adalah dia berusaha, dia bekerja pada waktu siang. Dan Allah menggunakan di sini perkataan jarahtum. Apakah maksud jarah? Maksud jarah adalah pada waktu itu seseorang yang melukakan anggota badan dengan sesuatu yang tajam. Wa aslul jurah, apakah maksud jarah ataupun jurh? Adalah pada waktu itu tamziqu jildin, mengoyakkan kulit yang orang yang masih hidup dengan sesuatu yang tajam. Itu maksud asalnya. Tetapi jarah juga menggunakan perkataan anggota badan. Lalu manusia menggunakan anggota badan dia, tubuh badan dia, bersusah payah, berusaha mencari rezeki. Maksudnya berikhtiar. Maka daripada sini Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan kami tahu apa yang kamu usahakan wahai manusia. Kami tahu apa yang kamu lakukan wahai manusia pada waktu siang.
Maka kebiasaannya manusia, dia bekerja pada waktu siang. Maka Allah tahu niat kita, Allah tahu pergerakan kita, Allah tahu tujuan kita. Maka daripada sini juga menjadi pengajaran kepada kita, ketika mana kita bekerja, maka pada waktu itu kita hendaklah jaga niat kita. Ketika mana kita berusaha dalam melakukan apa-apa, jagalah niat kita. Kerana manusia itu pada waktu malam, ketika mana dia tidur, waktu itu manusia tak dipersoalkan tentang tidur dia, sebab dia pada waktu itu tidak bergerak anggota tubuh badan dia. Akan tetapi ketika mana dia sedar, dalam keadaan sedar, apa jua yang dia kerjakan, apa jua yang dia usahakan, apa jua yang dia lakukan dalam keadaan sedar, itu semua Allah akan soal tentang kelakuan dia, tentang niat dia. Sebab itu firman Allah, Allah menggunakan perkataan ya'lam, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan ketika mana bangkit daripada tidur pada waktu siang. Maka apa pengajaran yang kita ambil? Bahawa setiap yang kita lakukan, mestilah kita jaga niat kita. Bila kita pergi bekerja, maka jaga niat untuk mencari rezeki yang halal. Ketika mana kita melakukan apa-apa, maka jaga niat pada waktu itu untuk melakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita jaga niat, sepanjang waktu kita bekerja, itu adalah ibadah, kerana kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu Allah menggunakan perkataan wa ya'lam, dan Allah mengetahui ma, apa-apa yang semua secara detail, jarahtum, yang kamu lakukan dengan anggota tubuh badan kamu, yang kamu usahakan, yang kamu kerjakan pada waktu siang. Bila Allah tahu semuanya, maka apakah pengajaran dia? Jaga niat kita, bahawa apa yang kita lakukan adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu akan menjadi sebagai ibadah buat kita. Maka ini pengajaran yang kita boleh ambil. Maka firman Allah, kita tengok balik daripada awal ayat, wa huwallazi, dan dialah, iaitu Allah, allazi, zat yang yatawaffakum, mengambil roh kamu, mengambil nyawa kamu, dalam kurungan menidurkan kamu, pada al-lail, waktu malam. Dalam kurungan kita tulis kerana kebiasaannya manusia tidur pada waktu malam, namun setiap kali manusia tidur, Allah ambil nyawanya walaupun pada waktu siang. Firman Allah, wa ya'lam, dan Allah mengetahui ma, apa-apa yang jarahtum, kamu kerjakan, kamu lakukan, kamu usahakan dengan anggota tubuh badan kamu, bin nahar, pada siang hari. Pengajaran dia adalah jaga niat, kerana pada waktu itu Allah mengetahui tujuan, sebab apa yang kita lakukan sesuatu. Kemudian kenapa kita nak menjaga niat kita? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di sini, thumma, kemudian, yab'atsukum, Allah membangkitkan kamu, yab'atsu, membangkitkan, kum, kamu, fihi, padanya, li, supaya, yuqda, disempurnakan, ajalun, umur, ataupun disempurnakan waktu, musamma, yang telah ditetapkan. Okey, maka di sini apakah maksud dia? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Maka di sini ada dua makna. Makna yang pertama, Allah bangunkan kamu, Allah bangkitkan kamu, fihi, padanya, liyuqda, supaya disempurnakan, ajalum musamma, umur ataupun waktu yang telah ditetapkan. Dalam tafsir Al-Wasit disebutkan dua makna. Apakah maksud Allah bangunkan kamu, Allah bangkitkan kamu? Makna yang pertama adalah summa yab'atsukum, kemudian Allah membangunkan kamu, membangkitkan kamu. Maksudnya bangkitkan daripada tidur. Allah bangkitkan kamu daripada tidur. Fihi, padanya. Nya tu kembali kepada mana? Nya itu kembali kepada nahar, iaitu siang hari. Summa, kemudian, yab'atsukum, Allah membangkitkan kamu daripada apa? Dalam kurungan kita boleh tambah daripada tidur, kerana awal ayat menceritakan tentang tidur. Fihi, padanya. Nya itu kembali kepada mana? Sebelum itu pada siang hari. Allah bangkitkan kamu pada siang hari.
Kenapa Allah bangkitkan kamu pada siang hari? Liyuqda, supaya, agar disempurnakan ajalun, usia, umur, waktu, masa musamma yang telah ditetapkan untuk kamu, supaya kamu berusaha sesuatu, supaya pada waktu itu ada yang kamu sempurnakan daripada tugasan dan juga daripada perkara yang kamu nak sempurnakan daripada usia kamu. Maka ini makna yang pertama. Maka kalaulah diambil makna yang pertama ini, apakah pengajaran dia? Pengajaran dia sama juga seperti mana yang kita belajar awal ayat, seperti mana Allah mampu membangkitkan manusia daripada tidur, membangunkan manusia daripada tidur pada perkataan yab'atsukum. Maka pengajarannya adalah Allah juga mampu untuk membangkitkan manusia, membangunkan manusia daripada mati pada hari akhirat kelak. Seperti mana Allah ambil nyawa manusia waktu tidur, persamaannya adalah Allah ambil nyawa manusia waktu mati. Seperti mana Allah bangunkan manusia daripada tidur pada siang hari ataupun pada waktu-waktunya, maka Allah juga mampu untuk bangunkan manusia daripada tidur, daripada kematian. Itu adalah pengajaran dia. Maka sebab itu Allah terangkan, summa yab'atsukum, kemudian Allah membangkitkan kamu, membangunkan kamu dalam kurungan daripada tidur. Fihi, maksudnya pada siang hari. Ketika mana manusia dah tidur, Allah bangkitkan manusia, Allah bangunkan manusia. Sebab itu kadang-kala manusia nak tidur dah tak boleh tidur. Allah tak benarkan dia tidur, matanya sudah tidak boleh lagi tidur. Menunjukkan sama juga ketika mana tiba hari kebangkitan, Allah bangkitkan manusia daripada mati. Kenapa Allah bangkitkan manusia? Supaya manusia boleh sempurnakan apa yang dia nak sempurnakan daripada pekerjaan, daripada sesuatu, sehinggalah bila ajalum musamma, sehinggalah waktu yang tertentu, sehinggalah pada waktu itu datangnya kematian dia. Lalu selagi mana dia ada ajalum musamma, usia yang Allah tetapkan, masa yang Allah tetapkan, selagi itu dia boleh pada waktu itu buat apa yang dia nak buat. Kalaulah dia berbuat baik, maka baik yang dia akan dapat. Kalaulah dia buat benda yang tak baik, maka hukuman yang akan menimpanya. Itu maksud ajalum musamma. Imam Zamakhsyari berpandangan bahawa maksud daripada summa yab'atsukum, maksudnya adalah pada waktu itu hari kebangkitan. Itu pandangan Zamakhsyari. Namun kata dalam tafsir Al-Wasit, pandangan yang banyak diguna pakai oleh para ulama tafsir adalah pandangan yang pertama, dibangkitkan daripada tidur, dan ada pandangan Zamakhsyari yang mengatakan bangkit daripada mati. Maka itu ada dua pandangan. Lalu ketika mana Allah bangkitkan kita daripada tidur, dan pada waktu itu Allah beri kepada kita usia yang Allah tentukan, masa yang Allah tentukan. Namun Allah ingatkan kita, summa, kemudian, ilaihi, hanya kepadanya, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembalinya kamu. Tak boleh lari, penghujungnya adalah kamu kembali kepada Allah. Lalu bagaimana kamu guna kamu punya ajalum musamma? Usia yang Allah telah tetapkan, waktu yang Allah telah tetapkan, masa yang Allah telah tetapkan, macam mana kamu guna itu? Kamu kena ingat, summa, kemudian, ilaihi, hanya kepada Allah, marji'ukum, kembalinya kamu. Dan bila kamu kembali di hadapan Allah, apa yang Allah akan buat? Allah akan tanya kamu, Allah akan hisap kamu, dan Allah akan maklumkan kamu apakah keadaan kamu. Sebab itu firman Allah, summa, kemudian, yunabbi'u, Allah akan memberi khabar kepada kamu, bima, tentang apa, terhadap apa, kuntum, adalah kamu, ta'malun, lakukan. Lalu apa yang kamu buat dekat dunia pada tempoh ajalum musamma yang Allah telah berikan kepada kamu, Allah akan tanya dan Allah akan hisab, Allah akan hitung. Dan kemudian summa yunabbi'ukum, Allah akan maklumkan kepada kamu, bima, terhadap apa, dengan apa,
tentang apa kuntum adalah kamu ta'malun, kamu lakukan. Maka pada waktu itu dalam tafsir kita nampak, lalu ketika mana manusia itu Allah khabarkan kepadanya amalan dia, maka amalan yang baik dia akan mendapat ganjaran yang baik, amalan yang buruk dia akan mendapat ganjaran yang buruk. Lalu kita nampak di sini Allah tegaskan semuanya kekuasaan Allah. Yatawaffakum, Allah yang mengambil ruh dan mengambil nyawa waktu tidur. Wa ya'lam, Allah mengetahui. Yab'atsu, Allah yang membangkitkan, membangunkan. Kemudian yunabbi'u, Allah yang akan tentukan berdasarkan amalan kita, maka apakah keadaan kita. Maka daripada sini kita nampak kekuasaan Allah, daripada sini kita nampak kudrah Allah. Maka sepatutnya manusia pada waktu itu gunakan sebaik mungkin apakah dia ajalum musamma, usia, umur, waktu yang Allah telah tetapkan sebaik mungkin. Lalu waktu yang kita ada, ajalum musamma, yang kita pun tak tahu berapa banyak yang berbaki. Tetapi waktu yang kita ada, gunakanlah sebaik mungkin, kerana sebenarnya itu yang akan menentukan thumma yunabbi'ukum, apa yang Allah akan khabarkan kepada kita, apa yang Allah akan maklumkan kepada kita. Yunabbi'u, memberitahu, memaklumkan, mengkhabarkan. Jika ajalum musamma itu kita gunakan sebaiknya, maka waktu Allah yunabbi'ukum kepada kita, maka pada waktu itu Allah akan berikan khabar yang gembira, makluman yang gembira. Maka inilah maksud ayat yang ke-60. Moga-moga adanya manfaat insya-Allah kepada sahabat yang kali pertama join. Jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Ummah Aziz. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa jam 9 pagi nanti dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah insya-Allah. Terima kasih semua.